selamat pagi. Okay, alright, kita sambung lagi dengan hari tu. Kita masih lagi dalam bab 5. Bukan masih lagi, baru je nak start bab 5 iaitu ikatan kimia. So ikatan kimia yang hari tu yang minggu lepas cikgu explain ialah ikatan ion. Okay, so kalau kita recall balik, alright, ikatan ion. Sekejap ya. Okay, adakah anda boleh tengok screen cikgu? Can you see my screen? Boleh. Boleh. Okay, good. So, yang kita belajar awal-awal yang hari tu ialah ikatan ion. So, you kena tahu ikatan ion terbentuk daripada antara logam dengan bukan logam. Nak cakap dia ni ikatan ion, korang kena tengok apakah unsur itu. Kalau dia logam dengan bukan logam, yes, dia adalah ikatan ion. Dan kita dah explain macam mana satu-satu pembentukan sebatian itu terbentuk. Okay, so ikatan ion terbentuk daripada logam dan bukan logam. Dan macam mana cara lukisan dia, cikgu dah bagi tahu juga hari tu, dah tunjukkan macam mana hari tu lukisan dia. Ingat, kalau pasal ikatan ion, dia ni pasal terima dan derma elektron. Okey, ada satu atom tu terima, ada satu lagi akan derma. Okey, ada seorang derma, ada seorang terima. Barulah bentuk ikatan ion. Ikatan ion pasal pindah elektron. Ingat, elektron yang mana pindah? Hanyalah elektron valence sahaja, iaitu elektron yang berada di petala paling luar. Okey. So sekarang ni cara lukisan dia, ini lukisan ni untuk mengajar saja, untuk memahami sahaja. Okey. So macam mana lukisan ni? Ini dia. Okey, yang bawah ni. Yang bawah ni macam mana ikatan ion akan terbentuk. Okey. Satu ion atau bergabung dengan satu ion, tengoklah apa benda yang korang nak bentuk tu kan. So, dia bergabung, masa mula-mula nak bergabung, awak boleh tulis tambah. Maksudnya ion ni akan bergabung dengan ion ni. Okey, so tapi bila dia dah jadi sebatian yang dah terbentuk tu, ingat, awak rapatkan saja dia dua. Okey. Tapi tiada dah kat tengah-tengah ni, dah tak ada, dah tambah tertolak. Konon-kononnya dia ni dah melekat. Macam tu Dan juga ikatan ion, setiap atom satu akan jadi cation, satu akan jadi anion. Siapa yang derma, dia akan jadi yang positif, iaitu cation. Siapa yang terima, dia akan jadi negatif. Itu biasalah, korang kena tahu lah benda tu kan. So, macam mana nak tahu terima ke derma? Tengok pada elektron valence dia. Okay. Alright, so hari itu cikgu sudah terangkan tentang macam mana natrium klorida terbentuk. Cikgu dah terangkan macam mana natrium klorida terbentuk. Ayat penerangan cikgu ni ialah ayat macam mana kalau kita nak score untuk kertas kalau esei. Apa point yang kita kena ada kalau kita nak dapatkan markah yang paling tinggi. Okey. So macam biasa, kena bagi tahu susunan elektron. Kena tahu dulu apa benda korang nak bentuk. Okey, natrium klorida. Okey. So korang tahu natrium klorida ialah NaCl, seketul Na, seketul Cl. So korang kena explain pasal Na dulu macam mana. And then explain pasal klorin pula macam mana. Lepas tu terang. Last sekali dia bentuk apa dan apa daya yang mengikat dia. Okey. Okey. So cikgu dah terangkan yang itu. Lepas tu cikgu bagi korang homework, betul tak? Cikgu cakap tolong explain macam mana pembentukan magnesium oksida. So magnesium oksida, once dah tanya magnesium oksida, korang buat tak benda ni? Korang try tak nak buat macam mana ayat dia? Try ke hidup? Try tak? Try. Okey, tak apa. Tengok sama-sama Okey, pembentukan magnesium oksida. That is why bila sebut magnesium oksida, bila sebut je magnesium oksida, korang kena tahu apa formula dia. MgO ke, Mg2O ke, MgO2 ke, itu kena tahu dulu. So, macam mana nak tahu cikgu? Macam mana nak tahu benda? Bab 3 dah belajar kan? Takkanlah cikgu nak tegang lagi. Okay, so MgO terbentuk magnesium oksida, dia punya formula MgO. It means that seketul Mg, seketul oksigen. Okay, so macam biasa, macam mana nak terangkan dia Okay, kita tengok kat sini. Yang pertama, kalau ikutkan resepi yang cikgu bagi tu, kita kena bagi tahu susunan elektron magnesium tu. Cerita magnesium dulu. Pertama, cerita dia punya susunan elektron. So, susunan elektron magnesium ialah 282. Korang tulis tak benda tu? Ada tulis tak siapa yang buat? Okay Alright, so yang kedua, apa poin kedua? Kena bagi tahu atom magnesium tu dia nak derma ke dia nak terima. Dia ni sekarang ni atom tau. Dia sekarang atom tau.
apa ni, atom magnesium tau, 282. So sekarang ni atom itu, magnesium tu akan derma ke akan terima? So korang tahu kalau 282 dia ni logam, selalunya cerita logam dia akan derma. So sebab ialah kalau ikut logik pun kan, ujung dia 2 kan, electron valence dia 2. So of course lah dia akan dermakan elektron. So berapa banyak elektron dia derma? Atom magnesium akan mendermakan 2 elektron valence untuk membentuk ion magnesium, ion magnesium lah. Okay. So sekejap cikgu kita back yang ikut ayat cikgu lah betul-betul. Okey, jom kita tengok yang natrium fluorida. Apa dia punya resepi? Yang pertama susunan elektron. Okay, so magnesium tadi kita dah beritahu dah 282. Yang kedua, atom tu akan derma ke terima? So magnesium 282. Dan berapa? Dia derma berapa? Dia terima. So kita tahu 282 dia mesti derma. So atom, yang ni natrium kan? So atom magnesium akan mendermakan 2 elektron valence untuk, ataupun 2 elektron pun dah cukup. Apa yang valence tu tak apa. Mendermakan 2 elektron untuk mencapai susunan elektron oktet. So kena beritahu oktet ke tidak. Ni very important. Ayat ni cikgu nak beritahu awak. Ayat ni mencapai susunan elektron oktet ni very important dalam SPM. Dia memang nak tengok. Kalau tak ada dia kira dah tak lengkap dah. So kita pergi balik semula yang kita punya tu. Kita punya magnesium. Okay. So, atom magnesium akan mendermakan 2 elektron valence. Boleh tulis valence, boleh tak tulis valence pun tak apa. Sebab memang difahamkan elektron yang didermakan adalah valence saja. Untuk membentuk apa tadi? Kalau kita pergi tengok yang tadi tu. Untuk mencapai susunan elektron oktet. Okay, alright. Poin yang kedua kita dah settle untuk magnesium. Poin ketiga, tengok balik. Poin ketiga tu dia kata apa? Ion apa dia bentuk? Susunan elektron dia? Kan? So, ion apa yang terbentuk? Kalau atom magnesium dia jadi ion, dia tetap juga nama ion magnesium. Kalau logam, nama ion dengan nama yang atom tetap sama. So, poin ketiga dia ialah, okay, alright, ion magnesium terbentuk. Okay, ion magnesium Mg2+ terbentuk dengan susunan elektron yang terbaru dia ialah apa? 28. Betul tak? Okay, so yang ni bonus. Okay, yang ni bonus, iaitu awak kena tulis dia punya dia punya persamaan ion. Mg akan mendermakan 2 elektron untuk membentuk magnesium, ion magnesium dengan cara melepaskan 2 elektron. Ini dia punya ini dia punya apa benda aku cakap ni, bonus untuk awak tulis kat dalam esei. Okey, bonus untuk awak tulis. Sangat digalakkan untuk tulis. Okey. So, yang poin keempat. Okey, poin keempat apa aku nak tulis Okey, kita back yang sebelumnya. Apa nak tulis poin keempat? Okey, poin keempat nanti dulu. Sebab aku kena explain ni poin keempat. Nampak ni? Ni poin ke ni. Okey, yang ni poin keempat kan? Okey, poin keempat ni relax dulu. Sebab kena ulang balik poin 1 sampai 3 dengan mengexplain pasal oksigen pula. Korang faham tak? Sekarang ni explain pasal oksigen tapi gunakan poin 1, 2, 3 tu juga. Okay, so back to yang pembentukan magnesium tadi. Okey. Alright, poin keempat nanti dulu. Kita teruskan nombor 1, 2, 3 yang seterusnya tapi explain untuk oksigen. Faham kan maksud cikgu kan? Okay, poin seterusnya. Okay, yang pertama lah konon-kononnya. Okay, cikgu buat kali lain aja. Buat kali lain supaya nampak. Untuk explain nombor 1, 2, 3 yang lain pula. Okey. Ni nombor 1, 2, 3 untuk explain pasal oksigen Okey, so macam biasa. Susunan elektron oksigen O ialah
2 berapa? Kalau oksigen. Oksigen susunan elektron berapa, babe? 2 berapa? Siapa yang dah buat tu? 26. 26. Okay, very good. So, point 2 diulang balik atom oksigen, atom OO pun cukup dah sebab korang dah explain O ni. Atom oksigen akan menderma ke menerima sekarang ni oksigen. So, oksigen ni 6. So, takkanlah dia nak derma 6. Sekarang ni dia kena terima. Cerita dia memang dia kena terima. Menerima. Yes, terima berapa? Akan terima berapa? 2 elektron. 2, yes. 2 elektron untuk mencapai susunan elektron oktet. Okay. Poin yang ketiga. Dia oktet juga lah kan sebab 8. Okay, so ion apa yang terbentuk? Apa nama ion kalau oksigen? Ion? Ion apa kalau oksigen? Nama dia kalau dia jadi ion. Suki, ion apa Suki? Apa nama dia? Oksida. Oksida, very good. So oksida. So formula O2 negatif terbentuk dengan susunan elektron 28. Sekarang dia dah jadi 2, 28. Betul tak? Sebab dia terima dulu. Okay, so formula dia macam mana? So O tambah dengan 2 elektron untuk membentuk O2 minus. Faham? Okay. So point yang ketiga dah settle. Okay. Now baru kita go to point keempat untuk rangkumkan. Okay. Untuk rangkumkan. So untuk rangkumkan macam mana? Okay. Point keempat. Okay. Kita back to tengok balik. Point keempat tu dia tulis apa. Okay. Point keempat kalau NaCl tu kan. Okay. So sebatian apa yang terbentuk? Sebatian apa yang terbentuk? So, sebatian yang terbentuk ialah magnesium oksida. Okay, awak kena buat je ayat macam tu nombor 4. Iaitu, sebatian magnesium oksida dengan formula MgO terbentuk. Ini ayat point keempat. So, point number 5, apa benda? Okay, kita back balik yang resepi yang cikgu tunjuk tu. Apa benda nak cakap? Okay, yang kelima diikat oleh apa? Kalau korang nak tahu, kalau dalam ikatan ikatan ion, okay? Ikatan ion, nama daya yang ikat dia ialah daya elektrostatik. Dan daya elektrostatik ni is very strong. Okay, so apa ayat nak buat? Sebatian, yang ni magnesium hydrida kan? Magnesium oksida diikat oleh daya elektrostatik yang kuat. So, kita buat apa? Sebatian apa ni? Sebatian MgO diikat oleh daya elektrostatik yang kuat. Okey. So sekarang ni korang nampak tak gambaran apa maksud cikgu yang cikgu bagi resepi pembentukan NaCl macam mana dan macam mana nak buat ayat dia tu. Korang faham tak maksud dia sekarang ni? Ada tak yang korang macam nak tanya? Kalau nak explain pasal magnesium oksida. Sekejap Okey. Sekarang ni cikgu nak buat draw dia pula kan? Kita buat drawing dia pula. Macam mana drawing dia kan? Okay, so kalau drawing dia pula anak-anak. Okay. Magnesium 2. Mula-mula magnesium ialah okay. Magnesium mula-mula ialah 2, 8, 2. Betul tak? So 2. Okay, ini yang paling penat nak buat. 8, 2. Kan? Ni atom magnesium Dia
akan jadi ion magnesium, iaitu di mana dia akan jadi macam mana? Sekejap, okay. Dia akan bercampur, aku kejap saya. Dia akan bergabung dengan oksigen. Atom oksigen. Oksigen pula macam mana? Oksigen dia ialah 2, 6. So, 2, 6. 2, 4, 6. So, macam mana ion magnesium oksida yang terbentuk? So, korang tahu magnesium akan jadi ion magnesium. So, ion magnesium, okay, ion magnesium anak-anak, dia macam mana? Mg 1, 2. Sebab apa jadi 1, 2 je? Sebab magnesium ni dah dermakan 2 elektron. Jangan lupa bracket. Bila bracket, jangan lupa bila ion 2+. Ini bermaksud dia dah derma dah 2. Tadi petala dia ada 3 kan, atom magnesium kan. Sekarang ion magnesium hanya ada 2 petala. Dan satu lagi ialah oksigen. So, oksigen masih lagi 2 petala. Tadi 2, 6, sekarang dia jadi 2 lah. 2, 8. 2, 8. 2, 4, 6, 8. Okay, bracket kan. Yang ni pula 2 negatif. Kenapa 2 negatif? Dia meminta sedekah RM2 daripada magnesium. Okay, do you understand or not? Okay, so sekarang ni kalau ikutkan susunan elektron, yang ni dah jadi macam mana yang kita explain kat atas. Ni dah jadi 28, yang ni juga 28. Okay, for now, is there any question? Nak tanya benda tak? Korang rasa macam benda lah cikgu mencarut ni. Tadi saya tak faham. Okay, ini untuk apa ni? Ikatan ion. Understand or not? Ada tak nak tanya apa-apa lagi? Tak ada? Hello? Tak ada ke? Ya, cikgu. Okay clear Ada juga. Okay. Clear. Kau tak ada ni kau faham ke tidak? Ha? Faham. Ya. Ya je lah. Harap-harap faham lah insyaAllah. Okay. Now, sekarang ni, yang cikgu terang, cikgu masih dalam ikatan ion dulu lah Ikatan covalent tu kalau cikgu paling kita sempat kita masuk lah. Okay, sekarang ni, yang ni MgO NaCl. Seketul. Okay, kalau seketul senang. Cuba pula cikgu bagi contoh kita buat tambahan satu lagi Cikgu kita buat pembentukan apa tahu? Ni kita nak buat yang baru iaitu pembentukan natrium oksida. Okey, pembentukan natrium oksida. Soalan saya kepada Yuda Heng. Macam mana formula kimia ada Yuda Heng? Formula kimia natrium oksida. Natrium oksida. Ya. Na2O. Sorry? Na2O. Na2O, that's correct. Na2O. Yes, betul. Tanya Okay, cikgu nak beritahu lah. Kebetulan lah cakap pasal ni kan. Sekejap minum air je ya. Dalam exam korang buat Na2O tu kan, bila buat persamaan kimia, 2 tu jadi besar, sama besar dengan nitrogen, sama besar dengan atom. Tak boleh. Dia adalah subscript. Okay, kat bawah. 2 tu kena kecil dan berada di belah kanan kat bawah. Tapi kebanyakan orang, bila buat formula kimia, 2 tu sama besar dengan huruf. Tak boleh, salah. Cara penulisan itu salah. Okay, so now,
Sekarang kita nak cerita pasal pembentukan natrium oksida. Okay. Pergi tengok balik yang pembentukan magnesium tadi. Pergi tenung. Okay. Mula-mula aku kena bagi tahu susunan elektron satu-satu. Lepas tu bagi tahu siapa dia Lepas tu mencapai susunan apa. Lepas tu ion apa terbentuk. Formula. Lepas tu ulang satu benda yang sama untuk yang sebelah tu. Okay. Lepas tu nombor 4 aku kena beritahu apa benda yang terbentuk. Nombor 5 aku kena beritahu daya elektrostatik, daya benda diikat oleh apa. Okay. Now jom kita buat pembentukan natrium oksida. Natrium oksida. Okay. Point pertama. Okay, point pertama. Nombor 1. Cikgu nak minta siapa yang ada kat sini get ready Yang ada kat sini. Adam. Silakan Adam. What is the first point that we have to write? Tulis susunan elektron. Okay. Macam mana ayat dia? Silakan cikgu tulis. Awak beritahu dulu. Sekejap. Saya boleh tengok balik yang page sebenar tu tak? Saya lupa. Tengok tak kisahlah kau nak tengok apa. Kau orang ni pun masa exam dah lah tak ada masa. Bukannya ada masa yang tertentu 2 jam ke sejam ke. 1 hari boleh berjawab kimia. Lepas tu nak tengok buku sikit pun apa boleh. Salah juga jawab. Tak reti juga jawab. Susunan elektron bagi untuk natrium 281. Very good. Betul. Susunan elektron natrium Na ialah 281. Very good. Okay, point kedua. Cikgu nak tar sini. Tar sini ada kan? Point kedua nak cakap pasal ada. Tar sini. Okay. Atom menderma Atom apa? Okay, awak sebut je dulu. atom menderma satu Atom elektron apa? untuk atom natrium. Okay. Atom natrium menderma satu elektron untuk mencapai susunan elektron oktet. Okay. Now, betul ayat tu, tapi ada benda yang kita kena tambah sedikit. Okay, cuba korang tengok. Yang ni ialah natrium oksida. Dia punya persamaan Na2. It means that perlukan 2 natrium. Betul tak? 2 natrium untuk bagi kepada oksigen. So, ayat kita kalau dah ada 2 ataupun lebih, kita kena buat ayat lain sikit. Tapi tak susah pun ayat tu. Ayat bahasa Melayu je aku buat pun. Okay? Alright. So, nombor 2, awak kena cakap macam ni. Awak kena gambarkan yang macam natrium ni ada 2 yang korang kena perlukan. Faham tak? Korang ada 2 nak bagi natrium. Natrium perlu 2. So, ayat dia yang korang kena buat. Setiap atom natrium. Okay. Setiap atom natrium. Ini Na pun boleh. Natrium. Na pun boleh sebab korang dah bagi Na. Setiap atom natrium. So it means that korang bagi tahu dia ada natrium tu ada lebih daripada 1. Faham tak? Kalau awak hanya tulis atom natrium mendermakan, macam awak memberi gambaran hanya 1 je natrium. Padahal kita ada 2 natrium. Awak faham tak? Awak perlu tambahkan setiap atom natrium. Sebenarnya awak boleh juga buat ayat macam bahasa Melayu kalau kita faham. Setiap satu daripada 2 atom natrium itu mendermakan. Panjang sangat pula kan? So awak kena cakap ini. Setiap atom natrium. It means that bila orang baca setiap tu, orang faham dia lebih daripada 1. Okay. So, setiap atom natrium akan mendermakan 1. Kena bagi tahu 1. So, it means 1 natrium bagi 1. Macam tu tau. 1 elektron untuk mencapai susunan elektron oktet. Cikgu buat yang simple je. Sorry buat simple korang faham itu susunan elektron. Okay. So very good. So now point yang ketiga. Cikgu nak Vinita ada kan? Vinita. Ada cikgu. Okay. Ion natrium Na terbentuk dengan susunan elektron 28. Okay, very good. Ion natrium, Na+ terbentuk dengan susunan elektron 28.
Okey, cikgu nak Nicole beri macam mana dia punya persamaan kimia, persamaan ion Nicole? Kalau Na ni? Cikgu boleh ulang soalan. Macam mana nak tulis persamaan ion, pembentukan persamaan ion tu? Persamaan pembentukan ion. Macam mana nak tulis? Na, anak panah, macam mana? Cikgu ini saya tak tahu. Oh, tak tahu Okey, siapa tahu? Kak Farah tahu ke? Na. Tak, cikgu. Abang try. Tak kisahlah. Na anak panah, Okey. Na plus Na plus tambah tambah E E. Very good. Siapa tu? elektron. Siapa yang jawab ni? Tashini. Ha? Tashini. Tashini. Betul Tashini So, macam mana persamaan ion dia? Na ni, dia nak jadi ion natrium dengan cara dia gunakan satu elektron. Kalau derma, elektron tu tulis sebelah kanan. Kalau terima, elektron tulis sebelah kiri. Tapi ni logam, natrium ni derma satu. Kalau derma tu mesti sebelah kanan. Okay? Kalau orang Islam ni, kalau ke akhirat nanti kau banyak pahala masuk syurga, amalan tu buku bagi belah kanan. Akan tulang kalau kau nak ingat. Orang menderma, banyak menderma ni belah kanan. Baik-baik belah satu. Okay? Alright, so point Teacher. yang ada soalan ke? Okay. Teacher, exam time kena write design ke? Kalau dalam soalan bahagian B atau C, you know that you have A, B and C, right? Kan? Yeah. Okay, so A, B and C. A memang structure. Korang jawab yang simple saja. Dia tanya satu soalan, mungkin satu atau dua jawapan, depends on the markah. But, kalau dia tanya dalam essay bahagian B atau C, yang markah dia sampai 6, markah dia sampai 8, explain, dia kata. Explain macam mana pembentukan dot. Inilah cara nak kena jawab dia, Vanita yang tanya kan? Yes. Macam tu. Faham tak? That's why I said this question you have to know how to answer when it comes in essay. So in essay, soalan ni kalau dia punya markah sampai 8 tau, 6 ke 8 markah. So kalau 6 ke 8 markah takkan 2 je jawapan. Mestilah point dia banyak. Cikgu boleh tak buat dalam bentuk point? Yes, dalam bentuk point adalah yang terbaik supaya pemeriksa boleh tengok satu-satu. Saya tengok, saya dah pesan dah. Ini kimia, this is not bahasa Melayu. Kita bukannya kena buat makanya, kendati pun, justru, no need, this is chemistry. Okay, this is science. Budak science ni tak cakap banyak. Okay, so awak boleh bentuk dalam point. Cikgu tanda kertas awak, exam awak. Ramai yang buat macam essay sejarah. Tapi it's okay lah, tak salah pun. Tapi nak nampakkan point yang cantik, satu-satu, senang pemeriksa, you buat dalam bentuk point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, biarlah sampai 12 point pun lantak lah. 12 point nampak macam banyak point. Faham Okay, now kita pergi pula kepada oksigen. Okay, kita pergi pula pada oksigen. Siapa nak terang? Okay, Hazikah. Silakan Hazikah. Macam mana kita nak terangkan pasal oksigen pula? Poin pertama. Mula-mula tanya susunan elektron. Okay, silakan. Susunan elektron oksigen ialah 2.6. Very good. So, susunan elektron oksigen, O ialah 26. Very good. Poin yang kedua. Siapa ni kita nak pilih? Tavanesh ada kan? Tavanesh? Hello? Tapi tak boleh cakap ke? Tavanesh cakap ada cikgu. You don't have speaker? Mike Rosa. Okay, boleh tak you type macam mana nak tulis untuk poin kedua? Poin ketiga, cikgu nak Tan Koyen jawab. Get ready Tan Koyen. Poin keempat, cikgu nak Tarani jawab. Poin kelima, cikgu nak Diana Carmila jawab. Okay? Alright, so ready. Setiap satu yang poin tu. Cikgu tengah tunggu ni kat tepi pantai. Cepat.
Tavanesh, tulis. Cuci Chan. Sorry Cuci Chan. Cuci Chan tanya apa cikgu? Lost connection. Sorry. Korang boleh dengar lagi cikgu punya suara tak? Hello? Korang dengar tak? Boleh. Boleh Okay. Boleh. So, Tavanesh, silakan Tavanesh. Ada tulis ke belum? Okay, sekejap. Tavanesh, you write the answer I will I will check your answer through the chat. Okay, you say microphone is Rosa is okay. You write in the chat. So Cuci Chan bertanya yo. Dia kata cikgu octet, bukan octet. Octet tu salah je. Octet. Okay? OKTET. Maksudnya seimbang, bukan seimbang. Octet ni maksudnya stabil. Susunan elektron yang stabil. Dia dah tak perlu dah orang lain. 8 sudah cukup. Octet tu maksudnya hujung sekali punya petala ada 8 Cuci Chan. Okay? Benda ni sepatutnya dah ada dah dalam otak awak. Octet ni maksudnya ada 8 elektron pada paling luar. Itu bukan seimbang tapi stabil. Susunan elektron stabil. Bukan susunan stabil, susunan elektron stabil. Okay, itu Cuci Chan I hope you understand. It's okay if you want to ask anything, you just write or ask, it's okay. Okay, Tavanesh cakap apa? Atom oksigen akan menerima satu elektron daripada natrium untuk mencapai susunan elektron octet. Okay, adakah anda semua setuju dengan jawapan Tavanesh? Tavanesh kata atom oksigen akan menerima satu elektron daripada atom natrium untuk mencapai susunan elektron octet. Okay, do you agree? Ini jawapan Tavanesh. No. No. Tidak. Tak. Kenapa tak agree? Kat bahagian mana tak agree? Bahagian yang satu apa tu? Satu elektron tu ya? Sepatutnya berapa? 2. Yes, very good. So kena dia terima 2 lah sebab dia kan 26. Kalau dia terima 1 je dia dah jadi 27. Tak juga stabil. So dia kena stabil ataupun octet. So perlukan lagi 2. 2.6 dia nak jadi 2.8. So atom oksigen, cikgu buat O je lah sebab kita dah tahu atom oksigen akan menerima berapa banyak? 2 elektron untuk mencapai susunan elektron octet. Okey. Poin yang ketiga tadi siapa yang cikgu suruh? Siapa yang poin nombor 3? Hello? Cikgu suruh siapa tadi? Poin nombor 3 tu? Okay, Tan Koyen. So you cannot talk ke? You cannot talk, you write inside in the chat. Tan. Are you writing? You should write earlier lah. Yo, cepat. Tulis. Okay. Lambat lah Tan. Kau tulis dulu. Siapa number point number 4? Siapa point number 4? Apa point number 4? Oh, tak boleh cakap juga ke? Point number 4 I ask. If I'm not mistaken I ask. Number 4 bukan Liana Kamila. Okay. Saya nombor 5. Saya nombor 5 cikgu. Okay, kejap. Kita baca Tan punya jawapan. Sebatian ion natrium oksida terbentuk. Tan nombor berapa? 4 ke 3?
Tan Koyen. Nombor berapa poin yang saya suruh you baca? You buat nombor 4 kan? Siapa yang kena nombor 3 ni? Tak ada kan? Cikgu tak sebut kan? Okay, kalau tak sebut aku panggil seorang lagi. Nadia. Cepat Nadia. Poin nombor 3. Nampak nak tulis? Nadia? Ion. Ya cikgu. Ya, okey Nadia Ion. Sekejap. Okey, Ion. Nadia sebut je. Ion. Ion oksida Okey. akan terbentuk dengan Nanti dulu macam susunan mana formula elektron ion oksida? O2 minus. Okey. Akan terbentuk dengan susunan elektron 28. Okey, very good. Very good. Okay, so nombor 4 jawapan yang Tan Koyen bagi. Dia kata apa? Sebatian ion sebatian natrium oksida terbentuk. Okay, so betul tak? Sebatian natrium oksida terbentuk. Alright. Betul Nombor 4 punya point. Mana kau pergi? Okay. Sebatian natrium oksida terbentuk. Okey, nombor 5. Liana Carmila. Sebatian natrium oksida diikat oleh daya elektrostatik yang kuat. Yes. Okay, yang ni jangan lupa Na2O. So sebatian Na2O. Macam mana Liana sekali lagi sebatian natrium oksida? Sebatian natrium oksida diikat oleh daya elektrostatik yang kuat. Okey, daya elektrostatik yang kuat. Okey, betul. Settle untuk natrium oksida. Ini dah cara explanation dia. Okey, so now macam cikgu tunjuk pula dari segi lukisan. Macam mana pula lukisan dia ya? Okey, so kalau dari segi lukisan dia pula macam ni. Okey, kita ada 2 natrium dan 1 oksigen. Betul tak? So, cara nak buat dia, cara nak lukis dia. Okey, cara nak lukis dia, natrium ada 2. So, awak buat ala-ala oksigen tu tengah-tengah. Natrium kat kiri dan kanan. Faham tak? So, Na 2, 8, 1. Kan? Sekejap Alright. Ini kita terus. 2, 8, 1. Kan? Okey, tambahkan dengan oksigen. Oksigen macam mana tu? Ini atom dulu Okey, 26 kan? 2, 6. 2, 6. Tak kisah macam mana susunan tapi eloklah dapat rapatkan tu dengan kira. Tambah dengan seketul lagi Na. Awak faham tak susunan dia kita buat macam ni? So, 2, 8, 1. So, masa konon-konon nak tunjuk atom dulu lah. Okay, so ni atom natrium ada 2 ketul, atom oksigen seketul. Cikgu buat macam ni sebab nak tunjukkan konon-kononnya macam ala-ala macam mana dia terbentuk. Mestilah dia oksigen tu dipegang kiri kanan natrium kan. Takkanlah macam itulah maksudnya oksigen tu yang akan berada di tengah. So macam mana nak buat lukisan bila dia dah terbentuk sebatian. Yang ni belum lagi sebatian dah. Yang ni macam mula-mula macam campur macam mana. Okay. So bila nak bentuk macam mana bentuk sebatian dia. Okay. Cara bentuk sebatian ni nak lukis sama je kan. Okay. Cara sebatian ni nak lukis Na. Sekarang ni Na dah jadi 2, 8 saja. So 2, 8. Buat bracketkan 1 positif. Yang sebelah ni oksigen pula. Oksigen masih dia akan jadi 28 juga. Sebab dia dah tambah 2.
Cikgu, kenapa satu pangkah, satu lagi bulat? Itu nak membezakan lah konon-kononnya. Kalau dekat atom oksigen pangkah, atom oksigen atom natrium bulat, oksigen pangkah. Yang ni pula akan terima 2. So 2 negatif. Yang ni pula akan satu lagi natrium. Natrium kat sini masih lagi akan jadi 28. Yang ni pun dah dari kepada 28. Satu petala dia hilang sebab satu elektron valence dia dah derma kat orang. Faham tak? Okay, pak sini, pak. Okay. Inilah dia sebatian Na2O. Faham tak? Ingat, bila dah sebatian, antara dua bracket ni dah tak ada tambah-tambah dah. Dia dah memang konon-konon melekat. Konon-konon kat sini lah dia daya elektrostatik. Sini lah konon-konon daya elektrostatik yang melekat dia lah. Macam tu. So, cara lukisan yang proper. Kalau ada 2 dengan satu atom, 2 tu kat kiri kanan lah. Yang satu tu tengah-tengah. Sorry, kejap ni natrium ni positif je. Okay. Natrium ni 2 ni, setiap satu ni bagi 1 dekat oksigen. So, oksigen dapat setiap satu tu jadi 2 lah. Dapat tu dia 2. Okay. So, now, faham tak sedikit-sedikit lah. Faham tak macam mana cara pembentukan kalau melibatkan lebih daripada macam yang ni 2 dengan 1 bergabung. 2 ketul dengan 1 ketul bergabung. Faham tak? Okey tak? Faham. Okey dapat insya-Allah nanti cikgu upload ya. Yang minggu depan yang minggu ni. Okey. So, settle untuk ikatan ion. Ingat, ikatan ion diikat oleh daya elektrostatik. Daya elektrostatik. Daya elektrostatik. Yang macam mana? Yang very very strong. Sangat-sangatlah kuat. Okey. Settle Okey, kalau dah settle setakat ni untuk ikatan ion, do you have any question? Honestly, do you have any question? Just ask if you want to ask. Even though it's a very, you thought that it's a stupid question, aku tanya kenapa bodoh pula. Nantak je kau tanya je. Ada soalan? Tak ada? Tak ada Clear Okay. Boleh ke cikgu sambung dengan ikatan kovalen hari ni? Okey. Boleh? Cikgu sambung je lah. Tanya kau tak jawab you tak kan? Okey. So hari ni kita sambung dengan ikatan kovalen. So anak-anak, ikatan kovalen ni dia special sikit. Ikatan kovalen berbeza dengan ikatan ion. Kenapa ikatan kovalen berbeza dengan ikatan ion? Kerana ikatan kovalen, kalau ion tadi logam dengan bukan logam. Betul tak? Tapi ikatan kovalen bukan logam dengan bukan logam. Faham tak? Maksudnya dia bukan garam. Kalau garam dia tak ion. Kalau garam mesti ada logam kan. Tapi kalau kovalen dia bukan ikatan ion, dia tak ada logam. Dia bergabung dengan semuanya yang bukan logam. Okey. Yang ni adalah ikatan antara bukan logam dengan bukan logam. Dua-dua bukan logam. Apa contoh yang bukan logam dan bukan logam? Tadi kita dah dapat kan. Korang dah tahu apa yang contoh bukan logam dan bukan logam. Korang tahu tak apa contohnya? Contoh-contoh ni. Senang je. Karbon dioksida, karbon bukan logam, oksigen bukan logam. Selain tu air, H2O, H bukan logam, oksigen bukan logam. Selain tu apa? Banyak lagi lah H2O. Amonia, NH3. Ni amonia kan? Okay. Amonia juga bukan logam sebab N bukan logam, nitrogen bukan logam, hidrogen bukan logam. Ini contoh-contoh ikatan kovalen. Faham tak? Ini adalah contoh-contoh ikatan kovalen. So, ikatan kovalen pula, okey. Ikatan ion tadi, kita kena compare supaya kita nampak apa beza. Kalau ikatan ion tadi, dia pasal elektron valence, of course. Ingat setiap ikatan kimia mesti berkaitan valence elektron saja. Tapi kalau ikatan ion tadi, dia seorang derma, seorang terima. Seorang derma, seorang terima. Itu ion. Tapi kalau kovalen ni pula, dia baik. Dia share elektron. Kongsi elektron. Dia nak stable, dia kongsi. Bukannya dia bagi atau dia terima. Dia nak stable ikatan ni, karbon dioksida nak stable. Air nak stable. Amonia nak stable. Dia kongsi antara satu sama lain. Apa yang dia kongsi? Elektron valence. Faham Okey. Apa lagi ikatan ion cikgu? Okey, sebenarnya macam oksigen. Kan cikgu cakap kat awak. Oksigen kat dunia ni, dia tidak boleh jalan-jalan yang korang masuk dalam lubang hidung korang tu. Oksigen tu bukannya ketul.
Oksigen kalau nak berjalan-jalan stable kat dunia ni, yang fana ni, dia kena jadi dua molekul. Maksudnya oksigen tu bergabung dua baru berjalan, masuk dalam hidung korang, masuk dalam korang punya paru, masuk kat dalam jantung dan sebagainya dalam keadaan O2. Dia tak boleh O saja. Dan bukan O3 pula. Kalau O3 itu adalah lapisan ozon. Macam tu pula. Okay. So, contohnya pun juga gas hidrogen. Ingat, gas hidrogen tidak akan hidup seorang-seorang, tak akan jalan-jalan kat dunia ni kat seorang. Dia tak stabil seorang-seorang. Dia nak stabil, dia mesti H2. So, dalam antara H dengan H juga ada ikatan kovalen ni. Antara O dengan O juga ada ikatan kovalen dia. Kenapa di kovalen? Sebab O bukan oksigen, bukan logam, O satu lagi pun bukan logam. Okay, so macam mana dia boleh jalan bersama-sama berganding bahu? Sebab dia berkongsi elektron. Jomlah sama-sama kongsi. Bila kongsi kita stable sikit, boleh kita jalan-jalan macam itulah. Cikgu. Sama dengan hidrogen. Cikgu. Ya. Cikgu. Kita orang ada kelas mat pukul 11.30. Ya, tak apalah, korang keluar je terus, tak apa. Terima kasih cikgu. Jap. Siapa yang tu kreatif dengan KAA ya? Ke kreatif je? KAA je. KAA. KAA saja tak apa. Korang keluar je tak apa Terima kasih cikgu. Okay. Nanti tengoklah video tu balik ya. Okey cikgu. Okay, cikgu sambung Alright, so sekarang ni ikatan kovalen. Alright, jom kita tengok. Alright, dia kata apa? Ikatan kovalen terbentuk apabila atom kalau berkongsi elektron. Cikgu ulang, dia berkongsi elektron. Dia berkongsi elektron. So now, kalau korang nak tahu, ikatan kovalen pula ada 3 jenis. Satu ikatan tunggal, satu ikatan ganda 2, satu ikatan ganda 3, satu ikatan tunggal, satu ganda 2, satu lagi ganda 3. Apa benda pula ni kan? Okay, tak ada masalah. Nanti kita tengok. Okay, dia kata kenapa atom-atom nak kongsi? Of course, dia nak mencapai susunan elektron duplet ataupun octet. Okay, kita tengok berapa lah. Ingat, duplet ni 2 elektron ke ujung sekali, octet ada 8 elektron ke ujung sekali Okay, so jom kita tengok kalau dia ni adalah ikatan tunggal. Dia kovalen tapi dia tunggal. So what does it mean by tunggal? Tunggal ni ada sepasang elektron. Dia kongsi sepasang. So you have to know, sepasang means 2 betul. Betul tak? Bila cakap sepasang maksudnya ada 2 elektron. Okay. Now, kita tengok macam mana. Okay, so dia bagi contoh kat sini atom klorin. Okay, awak tengok kat sini atom klorin Okay, atom klorin. Okay, klorin pun juga adalah satu jenis ikatan kovalen. Sebab klorin kalau dia nak berjalan-jalan kat dunia yang fana ni, dia tak boleh Cl seketul. Dia kena Cl2, betul tak? Baru dia stable. Okay, korang pernah tahu kan benda tu kan? Kalau gas klorin, gas bromin, gas iodine, dia mesti Cl2. Okay, now tengok kat sini macam mana dia boleh berkongsi. Dia macam ni anak-anak. Cl, awak tahu dia adalah susunan elektron atom klorin ialah 287. Okay, so atom klorin, gas klorin awak tahu dia Cl2. Maksudnya dia perlukan 2 atom klorin untuk berjalan-jalan dengan stable kat dunia ni. So, perlukan 2. So, apa maksud dia berkongsi cikgu? Dia macam ni anak-anak. Dia adalah 287, betul tak? So, hujung sekali adalah 7. Bila hujung sekali adalah 7, dia kena ingat setiap benda yang berada kat dunia yang fana ni mesti nak hidup stabil. Mesti nak hidup dengan aman dan tenang. So, macam mana dia nak mencapai susunan elektron yang stabil, dia kena tambah satu lagi elektron. Betul tak? Tambah satu elektron. Dia kena tambah satu lagi elektron untuk mencapai 288. Betul tak? So, takkanlah 7 tu nak dema. Mestilah, bukanlah dema. Maksudnya, takkanlah 7 tu dia nak buang. Mesti dia kena satu lagi. So, dia perlukan satu lagi. So, satu lagi yang diperlukan, dia akan kongsi dengan kawan dia seorang lagi yang daripada Cl juga. Ingat, Cl, klorin akan kongsi dengan klorin. So, klorin yang ni perlu satu. Yang ni perlu satu. So, kalau aku ambil kat engkau satu, aku punya hujung sekali akan jadi 2. Awak faham tak? Electron balance aku akan jadi 8. Awak faham tak maksud dia? Macam ni. Dia 287. Okay. So, awak tahu satu lagi aku perlukan. So, yang satu lagi diperlukan pun dia akan menghadap dengan kawan yang dia nak kongsi. Yang sebelah sini pun sama.
Aku 287. Aku nak perlukan satu lagi. Dia letakkan electron valence dia menghadap dengan kawan seorang lagi. So, bila dia bergabung berdua tu, dia akan jadi 8. Yang ni 7 tambah satu lagi yang daripada yang dikongsi. Sebab orang ni pun perlukan satu. So, dia akan jadi lukisan yang macam ni. Okay, dia akan jadi lukisan macam ni. Dia punya petala hujung sekali, petala electron valence dia tu ala-ala bersilang untuk berkongsi. Faham tak? Dia kena bersilang supaya berkongsi. Hanya petala paling luar sahaja. Cikgu ulang, hanya petala paling luar. Hanya petala paling luar je akan berpindan. Faham tak? Dia kena kat petala paling luar saja, petala yang ada electron valence. So that is why kalau korang tengok kat sini, yang ni daripada fluorine yang pertama, yang ni elektron daripada fluorine kedua. So bila dia dah berkongsi, cuba kira balik elektron valence dia. Cukup tak 8? Yes. 2, 4, 6, 8 yang ni. Dia dah consider sebagai 8. Sebab apa? Dia ambil satu daripada atom satu lagi. Okay. Alright. So cuba tengok explanation kat sini. Dua atom klorin masing-masing menyumbang satu elektron untuk berkongsi sepasang elektron membentuk ikatan tunggal. So kenapa kalau klorin tunggal? Sebab bila berkongsi, dia berkongsi satu-satu. So dua ketul. Berkongsi dua ketul maksudnya sepasang. Bila sepasang maksudnya tunggal. Faham ikatan tu tunggal. Itu maksudnya. Alright, itu adalah explanation untuk klorin. Okay. Now, kita tengok pula next. Kita tengok contoh dia ialah hidrogen pula. Ni kita tengok contoh ada hidrogen. Cuba korang tengok hidrogen. Korang tahu susunan elektron hidrogen. Apa-apa kena tahu susunan elektron. So, explanation dia kat sini. Susunan elektron bagi atom hidrogen adalah satu. Yes, betul, satu. Dia adalah sama explanation macam ikatan ion juga tadi. So, atom hidrogen mempunyai satu elektron valence. Yes. Elektron valence dia satu, elektron dia pun satu. Memang satu je. So, setiap atom hidrogen akan menyumbangkan satu elektron untuk perkongsian. Ini nak membentuk molekul hidrogen. And you know molekul hidrogen, formula dia ingat gas hidrogen ialah H2. Okay. So, dia kata setiap atom hidrogen menyumbang satu elektron untuk perkongsian. Alright. So, kalau yang ni sumbang satu, ni sumbang satu, jadi dua je lah kan? Stable ke? Stable lah. Sebab kalau dua, susunan elektron duplet. So, still stable lah. So, dua atom hidrogen akan kongsi satu elektron untuk mencapai susunan elektron duplet yang stabil. Kalau hidrogen, dia bentuk duplet. Kalau hidrogen, dia bentuk duplet. Okay? Ikatan kovalent tunggal terbentuk. Okay? Molekul kovalent dengan formula H2 terbentuk. So, yang ni masih lagi tunggal. Sebab apa dia masih tunggal? Okay, tengok kat sini. Yang ni atom hidrogen tambah atom hidrogen. Ni masih lagi kategori atom. Okay, ni masih lagi kategori atom. Dia masih lagi dalam bentuk atom. Okay, so satu atom hidrogen ada satu elektron. Satu lagi atom ada satu elektron. So, bila dia berkongsi, dia akan berkongsi satu ni bagi, satu yang ni pun bagi. So, dia jadi sepasang lah. So, yang ni dah jadi molekul hidrogen. Yang ni dah jadi molekul. Yang kat atas tadi masih lagi atom. Okay, faham Inilah dia ikatan kovalent. Dan ni dikategorikan sebagai tunggal. Sebab yang dia kongsi adalah kongsi sepasang. So, sepasang ialah tunggal. Okay, sepasang ada dua ketul, maksudnya tunggal. Itu maksud dia. Okay, alright. So, sekarang ni setakat ini untuk ikatan kovalent tunggal. Ada soalan apa-apa tak? Cikgu nak tengok sekejap kalau okey. Ada soalan? Tak ada Cikgu, Ya. boleh tenang lagi itu apa maksud itu elektron duplet? Duplet. Okey, kalau duplet maksud dia kalau Cuci Chan yang tanya kan? Okey. Cuci Chan dia macam ni Cuci Chan.
kalau kita setiap atom tu dia akan nak capai susunan elektron yang stabil. Okey, susunan elektron yang stabil. Ini memang dia akan capai. Dengan cara apa? Sama ada dia derma, ataupun dia terima, ataupun dia kongsi. Ini cara dia nak stabil. So, apa maksud stabil? Stabil ada dua je benda stabil. Yang pertama, dia mencapai susunan elektron duplet. Dan satu lagi, susunan elektron oktet. What does it mean by duplet? Duplet maksudnya petala paling luar ada 2 elektron. Faham? Ini kalau duplet. Duplet. Macam tu. Tapi kalau susunan elektron oktet, petala paling luar ada 8 elektron. Okey. Tengok sini cucikan. Kalau molekul hidrogen, nak bentukkan gas hidrogen lah, molekul hidrogen. Kalau hidrogen, dia akan membentuk susunan elektron duplet. Sebab paling hujung sekali hanya ada 2 saja elektron. Okey. Bila dia dah kongsi, dia ada 2 elektron lah. So, yang 2 adalah stabil. Ingat, stabil ada 2 je susunan. Sama ada 2 atau 8. 2 atau 8. 2 atau 8. 2 atau 8. Bukan 3, 4, 5, 6, 7. Bukan 9, 10 dan sebagainya. Hanya 2 atau 8 saja baru stabil. So, 2 kita panggil duplet. 8 kita panggil oktet. Duplet ni jarang berlaku. Selalunya bila ada hidrogen je. Selalunya oktet. Gitu. So, cuci can, kalau hidrogen, okay, molekul hidrogen 2 pasang ke ujung. Tapi kalau yang cikgu buat yang sebelum ni, iaitu klorin, dia ni adalah susunan elektron duplet. Kenapa duplet? Cuba kita tengok setiap satu atom klorin tu bila dah bergabung Awak tengok Okey. Cuba korang tengok. Ni gambar rajah ni ialah gambar rajah yang dah bergabung. Yang ni atom pertama, atom kedua. Tengok atom pertama. Berapa susunan elektron dekat luar? 2, 4, 6, 8. So maksud dia kalau duplet dia punya elektron yang stabil dia 2 ke? Betul tu. Kalau duplet maksudnya dia ada 2 ketul elektron kat hujung sekali. Kalau oktet dia ada 8 ketul elektron kat hujung sekali. Itu maksud dia. Okey, faham. Okey. So sekarang ni kita pergi, cikgu bagi contoh yang masih lagi contoh ikatan kovalen tunggal Cikgu bagi contoh pembentukan air pula. Bentukan molekul air. Okey. So, air ni molekul ke cikgu? Yelah molekul lah sebab H2O kan. H bukan logam, O bukan logam. Okey, kita nak bentuk H2O. Okey, the first thing first. Cikgu kita lukis dulu Kita lukis dulu. Cikgu nak tanya kat korang. Sekejap. Okey, air. Air. Okey. Hidrogen. Macam mana susunan elektron dia? Susunan elektron hidrogen macam mana? Berapa? 1. Susunan elektron oksigen? 2.6. Yes, 2.6. Okey. Daripada sini, kita macam mana cakap kat orang? Okey. Awak tengok kat sini That's why H2O. Kenapa H2O? Sebab yang ni perlukan lagi 2. Kita boleh buat macam H plus O2 minus. So H kena 2. So that's why lah H2O. Macam tu lah cara nak bentuk air tu sama juga macam ala-ala ion buat ion tadi macam molekul ion tu. Nak tahu macam kalau saya kata air kenapa H2? Sebab cara membentukkan H plus 2 O plus kosong O plus 1 sama macam pembentukan ion itulah. Okay, so now cikgu teruskan So sekarang ni korang tahu H1 oksigen 26. So mula-mula cikgu nak lukis dulu. Cikgu nak nanti explanation baru kita buat explanation bila kita dah faham lukisan tu.
Okey, H. H korang tahu macam mana lukisan dia? Ketul. Betul tak? Betul kan? So, cikgu cakap, okey, kalau H2O maksudnya H2O. Cantiknya korang buat HOH supaya nampak dia berkongsi pegang. That's why O tu letak kat tengah-tengah sebab O tu nak pegang, nak kongsi, nak macam konon-kononnya nak bergeng lah. Tangan pegang kepala antara dua. Dua-dua O tu yang pegang kepala dua-dua H. Macam O tu yang dua, dia pegang dua-dua H. So, cara susunannya cantiknya O kat tengah-tengah. Okay, so atom hidrogen tambah dengan atom oksigen. So, atom oksigen 26. 26. Okey. 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Korang tengok cikgu tu letakkan, korang tahu kan yang ni kan perlu 2 kan? Perlu 2 lagi kan? 2 elektron kan? That's why cikgu letak 1, 2 kat sini sebab cikgu tahu yang ni akan nak berkongsi dengan hidrogen. Okey. Satu lagi atom hidrogen macam ni. Okey. So, yang ni atom. Yang ni masih lagi atom. Cikgu nak mengambil gambaran korang ni atom dulu Okey, so sekarang ni kita dah nak tunjukkan macam mana dia membentuk molekul air. So, awak tengok sini. Yang ni akan kongsi dengan yang ni. Yang ni akan kongsi dengan yang ni. Faham? So, bila korang tengok, bila dia kongsi, hidrogen akan jadi duplet bila dia dah melekat sebab dia ambil satu kat sini. Oksigen, okey, hidrogen belah kanan pun akan jadi duplet sebab dia akan tumpang satu tumpang satu elektron daripada oksigen. Tapi oksigen pula dia akan jadi 8. Kenapa 8? 2, 4. Ni akan kongsi tambah satu lagi 6. Yang ni akan kongsi sebelah lagi 8. So macam mana lukisan dia? Lukisan dia ni kena macam ni sikit Saya suka tulis yang tengah-tengah dulu. 2 ni. Okay. Yang ni pula akan jadi silangkan. Okay, yang ni adalah hidrogen. Okey. Cuba korang tengok cikgu lukiskan Cikgu nak bagi nampak sikit. Okey, oksigennya ni masih lagi 2, 4, 6. Okey. 2, 4, 5, 6. Ini daripada oksigen. So, daripada hidrogen sini dengan sini. Korang nampak tak? Yang ni dah menjadi H2O. Oksigen akan jadi ada 2 elektron valence sebab dia dah ambil satu ni, dia kongsi satu. Minta satu, hidrogen yang kata, alah oksigen minta satu je. Sebab aku perlukan satu je lagi. Hidrogen kat sini pula aku cakap, oksigen, satu je lagi nak aku perlukan daripada kau ni. Untuk aku stable. Oh, okey. Oksigen pun bagi satu. So, oksigen ni pun untung juga sebab bila dah berkongsi dengan kedua-dua tu, ada bini 2 ni, dia dah jadi stabil. So, elektron valence dia sekarang 2, 4, 6, 8. So, dia juga dah stabil. Okay. So, hidrogen 2. Yang ni jadi 2, 8. Yang ni jadi 2. Ni nama dia susunan elektron duplet. Yang ni susunan elektron oktet. Yang ni susunan elektron duplet. Okay. So, jenis ikatan. Ada ikatan apa yang terbentuk? Ikatan tunggal. Sebab apa? Yang tempat dia kongsinya, setiap satu dia kongsi ni ialah ada sepasang sahaja. Okay, sepasang. Ada 2 elektron yang dia kongsi. Dia maksudnya sepasang dia ikatan tunggal. So, OHO. Macam ni lah. Ini ikatan tunggal lah. Kalau lukisan dia. Okay, adakah korang faham untuk membentuk air? Air juga sejenis ikatan kovalent tunggal. Okay. So, setakat ni korang faham tak? So, it means that air, molekul hidrogen, molekul klorin, ini kategori dia ikatan tunggal. Okay. Adakah anda faham? Boleh ke? Korang sini. Okay. Okay. Kalau okay, cikgu teruskan. Kita tengok pula
kalau kategori yang ni dia bagi contoh ammonia pula. Ammonia korang tahu NH3. First thing first, korang kena bagi tahu N tu berapa dia punya susunan elektron. So nitrogen, susunan elektron nitrogen ialah 2.5. Dia dah bagi dah ni. Nampak dia? 2.5. Okey, hidrogen pula korang memang tahu 1. So tengok, ni 5. Dia perlukan berapa lagi nak jadi stable? Dia perlukan 3 elektron. So that's why hidrogen perlu ada 3. Sebab apa perlu ada 3? Sebab hidrogen ni akan bagi 1 dekat nitrogen ni. Okey, so cuba tengok susunan dia. Nitrogen ialah 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, cuba awak tengok dia susun nitrogen ni. Okay, nitrogen ini 2, 5. Macam mana kita nak letak yang kat hujung sekali kan? 2, 5. So korang tahu dia 2, 5. Perlu 3 kan? So yang 3 tu korang letak satu-satu. 1, 2, 3. Sebab korang tahu yang 3 tu korang nak kongsi dengan orang lain. That's why korang letak dia jarak 4, 5. So satu lagi hidrogen lah. Hidrogen ni akan kongsi. Okay. So yang ni juga kategori ikatan tunggal. Sebabnya yang dia kongsi tu, bila dia kongsi hanya sepasang yang dia kongsi. Okay, hanya sepasang yang dia kongsi. Ini juga kategori ikatan covalent tunggal. NH3. H ni akan jadi duplet. H ni duplet. H ni duplet. N ni akan jadi octet. Cuba kira balik. Cukup betul ke octet? Yes. 2, 4, 6, 8. 8 elektron. Itu juga dikategorikan sebagai tunggal. Okay, betul air dah terang. Okay, now kita pergi pula kepada ikatan ganda 2. Kalau ganda 2 maksudnya 2 pasang elektron. Okay, so jom kita tengok. Alright, pembentukan molekul oksigen. Korang tahu yang oksigen ialah 2.6. Okay, satu lagi oksigen 2.6. So you know that kalau 2.6 nak jadi stable dia perlukan lagi 2. Nak jadi 28 kan. So oksigen ni akan kongsi 2 lagi oksigen dengan oksigen satu lagi. Maksudnya oksigen pertama ni cakap dekat oksigen satu lagi. Weh, aku tak cukup 2 lah. Aku nak minta 2 kau. So oksigen kata, oh sama lah. Aku tak cukup 2 lah. Kita kongsi lah 2 tu kat ujung lah. Faham tak? Dia cakap macam tu. So cuba tengok kat sini. Yang dia kongsi, bila dia berkongsi 2 nak 2. So bila 2 nak 2, yang tempat dia overlap ni dia kongsi akan jadi 4 elektron. Betul tak? So 4 elektron ni, kalau 4 elektron maksudnya 2 pasang, betul? So kalau 2 pasang, kita sebut dia sebagai ikatan ganda 2. Ikatan ganda 2. Alright. So sekarang ni inilah maksudnya ikatan ganda 2. Alright. So sekarang ni awak tengok Okey. Ni explanation dia. Dia kata apa? Susunan bagi elektron oksigen ialah 26. Of course, kena bagi susunan elektron. Atom oksigen mempunyai 6 elektron valence. Okey, betul, yes. Setiap atom oksigen akan sumbang 2 elektron untuk perkongsian. So, aku ada 6, aku perlu 2. Oh, aku pun ada 6, aku perlu 2. So, setiap satu kita ni, kita sumbang 2. Kita sumbang 2. Okey, bukan derma, bukan terima, kita sumbang atau kongsi. So, 2 atom oksigen ni kongsi 2 elektron untuk mencapai susunan elektron octet yang stabil. Okey, so ikatan kovalent ganda 2 terbentuk dan molekul kovalent dengan terbentuk dengan formula O2. That's why O2 oksigen masuk O2. Okey, so yang ni tadi cikgu terangkan, kita buat dalam lukisan untuk terangkan supaya faham Okey, korang tahu oksigen adalah 26. So perlu lagi 2 elektron untuk jadi 8. Betul tak? So, mula-mula dia 2, 6. So, 2, 6. Okey. 2, 6. Cikgu, saya letakkan 2 tu dekat bahagian yang nak kongsi. Sebab cikgu tahu lagi aku nak bagi 2, yang ni pun nak 2. So, tambah dengan satu lagi oksigen. 2, 6. Maksudnya 2, 4, 6. Cikgu letakkan yang 2 nak kongsi tu dekat sebelah-sebelah yang tempat dia nak bersiung. Kongsi dia. Okay. So macam mana lukisan yang terbentuk? So lukisan yang terbentuk
Kita sekali paling luar dulu. Okay, so bila dia berkongsi tu, dia akan jadi ni. So ya, 2 4 6. Yang ni pula 2 4 6. So cuba tengok setiap satu tu. So yang ni dah jadi 28, yang ni pun dah jadi 28. Cuba tengok setiap satu oksigen tu. Dia betul ke stabil? Yes, betul stabil. Sebab apa? Sebab dia ada elektron susunan elektron outlet 2 4 6 8. Dia tetap 8. Okay, yang ni pun sama 2 4 6 8. That's why dia berfungsi untuk dapatkan lagi 2 supaya dia stable. So, tapi yang ni kita kategorikan sebagai ikatan ganda 2. Why ganda 2? Sebab tempat yang dia berkongsi ini anak-anak, dia kongsi ada 4 elektron. So, kalau 4 elektron maksudnya 2 pasang. 2 pasang maksudnya kita namakan sebagai ikatan kovalen ganda 2. So, oksigen ni kategori ikatan kovalen ganda 2. Okay. Next. Karbon dioksida pun sama. Dia ni kategori ikatan ganda 2. Kategori ikatan ganda 2. So, what does it mean by kategori ikatan ganda 2? Kita kena cerita satu-satu. Karbon dioksida, we know that karbon dioksida punya formula CO2. So, macam mana CO2? Okay, C berapa? Kena beritahu susunan elektron. C ialah 24, O ialah 26. Okay, itu biasa. Ya, so, awak tengok Okay, kat sini, C 24, O 26. Yang ni perlu lagi 4. Yang ni perlu 2. So, maksudnya sekarang ni, dan awak tahu oksigen ni perlu 2 kan? Ada 2 ketul kan? So, maksudnya, seketul karbon, dia akan berpegangan tangan dengan 2 ketul oksigen. So, caranya ialah, karbon ni akan menyumbang 4 elektron. Okay, aku perlukan 4, aku kena sumbangkan 4. So, dia letakkan dekat sini. Okay, so, cikgu tulis sekali. Okay, anak-anak, first thing first macam mana karbon dioksida tu CO2? Sebab korang tahu C ialah 26, O ialah C ialah 24, O ialah 26. Kan? Macam bila bentuk sebaca macam mana dia punya formula? Korang kena tahu formula karbon dioksida menjadi CO2 sebab apa? Sebab yang ni ala-ala macam C 4 positif, yang ni O2. So 2, yang ni perlu 2. So dia jadi CO2 lah. Kau faham tak? Yang ni macam mana nak bentuk CO2 lah. Itu kena tahu dulu. Okay. So ni ala-ala macam ni lah untuk korang faham macam mana betul O2 So sebab yang ni perlu 4 ala-ala dapat positif. Ni ala-ala nak beritahu. Okay. O pula O2 negatif. So 2 dengan 4 mana stable. So kalau nak stable O ni kena lebih betul. So that's why lah kalau karbon dioksida dia punya persamaan kimia CO2. Itu kena tahu dulu. Okay. So maksudnya nak bentuk karbon dioksida ni ketul C dan 2 ketul 2. So macam mana lukisan dia? So, lukisan dia. Okay. So, lukisan dia. Korang tahu C ketul, O 2 ketul. C ketul, O 2 ketul. So, bila lukisan, C kat tengah-tengah, O kat kiri kanan. Faham tak? So, that's why C kat tengah-tengah. C korang tahu. C berapa susunan elektron dia? 2, 4. Okay. 2, 4. Korang tengok 2, 4. Cikgu letak 2, 4. Macam mana cikgu nak letak 4 tu supaya nampak kongsi? Korang tahu karbon perlukan 4 kan? Nak bagi dekat oksigen kan? Maksudnya setiap satu oksigen tu dapat 2. So korang letak macam ni. 1, 2, 3, 4. Ini cara nak tulis cantik ni. Okay. Tambahkan pula dengan oksigen. Oksigen tadi 26. Okay. 2, 6. 6. Okey. 6. Nak susun cantik macam mana 6? 6 perlu lagi berapa? Perlukan lagi 2. So, dekat tempat korang nak kongsi ni, korang letak 2 ni. Yang lain korang perlukan. Okey. C. Okey.
Oh, 2, 6. 6, perlukan 2 lagi. Okey. Yang ni dah tertentulah 2 dalam. So, perlukan 2, aku letak kat tempat nak kongsi tu 2. Yang lain aku tambah lagi. Faham? So, it means that anak-anak, dia nak kongsi ni. Yang ni nak kongsi dengan ni. So, macam mana hasil dia? Hasil dia ialah macam tu. Okay, yang ni apabila dah bentuk CO2. So, cuba tengok dekat oksigen. Berapa elektron valence dia? 2, 4, 6, 8. Dia dah jadi 28. Oksigen sini pun sama. 2, 4, 6, 8. 8. Dekat karbon dioksida pula. Berapa dia punya formula elektron valence dia? 2, 4, 6, 8. Juga 8. Okay. Tapi cuba korang tengok dekat situ. Okay. Bila korang tengok dekat situ anak-anak. Dia kategori ikatan kovalent ganda 2. Why? Okey, sebab setiap ni dia ada 2 pasang elektron. 2 pasang maksudnya ikatan ganda 2. So, kalau karbon, dia macam ni. Karbon dioksida. Cara pembentukan dia, ikatan ganda 2. Itu maksudnya. Faham itu kalau ikatan ganda 2. So, contoh tadi yang sebelum ni apa? Oksigen ganda 2. Karbon dioksida juga ganda 2. Okey. Okay. Ganda 2. Alright. Okay. For now, boleh digest tak sikit-sikit? Yang ni cikgu bagi terangkan dulu ikatan ganda 1, ikatan ganda 2 dan nanti penerangan next time. Penerangan sekarang pening. Okay, now kita tengok kat ikatan ganda 3 pula. Okay, so maksudnya 3 pasang elektron lah. Ada 6 biji lah maksudnya. So, kalau 3 pula macam mana? Contoh dia ialah molekul nitrogen. Ingat, nitrogen, gas nitrogen, dia nak berjalan-jalan kat dunia yang fana ni, dia tidak akan jalan seorang. Dia juga N2. So, nitrogen nitrogen juga N2. Ni kalau gas nitrogen. So, kalau N2 ni macam mana dia nak membentuk? Okey, awak tengok. Nitrogen ialah 2.5. So, it means that perlu lagi 3 elektron. Yang ni pun perlu 3 elektron. So, elektron 3 yang perlu tu yang korang kena susun dekat tepi sekali untuk tunjuk fungsi. Okey, maksudnya apa benda tu cakap ni? So, korang tahu kan 2, 5. So, perlu 3. So, macam mana korang nak lukis susunan nitrogen tu? 2, 5. Nitrogen satu lagi 2, 5 kan. So 2 kat dalam ni dah tentulah 2. Yang 5 ni, kat 5 kat luar ni macam mana nak susun cantik? So nak susun cantik, korang perlukan berapa lagi elektron? 3 kan. Korang letak awal-awal kat sini 3. 1, 2, 3. Aku perlukan 3, aku letak 3. So hujung sekali 5. So 2 lagi nak letak mana? Korang letaklah macam ni, 2 lagi kat sini. Faham tak? Sama juga dengan nitrogen kat sini. Okay, yang ni gini kan, 2, 5. So, kat luas 5, aku perlukan lagi 3. So, aku susun yang 3 tu letak kat tepi ni supaya aku boleh berpasangkan dengan kanan. Yang 2 ni aku letak kat sana. Sebab kan 2, 5 kan. So, 2, 5. Letak 5. So, macam mana apabila dia dah bergabung? Apabila dia dah bergabung anak-anak, dia akan jadi gini. So, yang ni. Okay, 2, 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni 2, 5. 1, 2, 3. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5. Nampak tak? So sekarang ni anak-anak, dekat sini, okay, first thing first, nitrogen. Macam mana susunan elektron dia? Susunan elektron dia nitrogen sekarang dah jadi 28. Kenapa 28? 2, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, nitrogen sebelah sini pun sama, 2, 8. Kenapa 2, 8? 2 kat dalam. Yang 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 8. So,
sekarang ni yang dia orang berkongsi 3 pasang. 1, 2, 3. That is why nama dia ikatan kovalent ganda 3. That's why nama dia ikatan kovalent ganda 3. Why? Sebab dia berkongsi 6 biji elektron iaitu 3 pasang pada perkongsian dia. Okay. So itulah yang dimaksudkan dengan ikatan kovalent ganda 1, ganda tunggal, ganda 2 dan ganda 3. Okay, faham tak? Okay, harapnya faham. Okay, now struktur Lewis nanti cikgu terangkan next time. Okay, cikgu rasa for now cikgu rasa ini je cikgu nak terang dulu. Okay, kita tengok nitrogen ya. Inilah yang cikgu terangkan tadi. Okay, inilah perbandingan lah. Kita tak habis lagi ikatan kovalent. Cikgu tak boleh nak terangkan terlalu banyak takut korang pening. Alright. So for now, is there any question? Ada soalan apa-apa tak? Ada apa-apa nak tanya tak yang sebelum ni? Ingat kovalent ni baru kita masuk. Dia kenalkan ikatan tunggal, ganda 2, ganda 3. Dan kovalent tu apa? Dia pasal kongsi elektron. Dan kovalent ni pasal bukan logam dengan bukan logam saja. Tak ada logam kat dalam ikatan kovalent. So for now, is there any question? Nak tanya apa-apa tak? No. Ada cikgu faham lah. You cannot digest in a minute lah. You still have to study. You still have to see it one by one after this. Tapi for now at least korang nampak gambaran sikit. Janganlah korang kata macam benda ni tak faham maksud cikgu. So at least korang dah faham sikit pun okay. Alright. Okay boleh Boleh. Tak ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada? Okay, kalau tak ada, cikgu nak bagi tugas sekolah uji kendiri 5.2. Boleh tak korang buat? Minggu depan kita besok cikgu kena vaksin tau. Hari tu cikgu tak jadi vaksin. So cikgu kena confirm balik dengan korang besok kelas pukul berapa. Sama ada ataupun tak ada. Macam tu ataupun pukul berapa. So korang punya kerja sekolah uji kendiri 5.2. Okay. Ingat anak-anak, cikgu tak nampak apa yang korang buat. Korang buat ke, korang tak buat ke, korang tipu ke apa ke, I cannot say anything. Because I cannot, I tak boleh nak confirm korang buat ke, korang tipu ke apa, tak terpulang. Tapi ingatlah, yang ni, cara kelas online ni memang mencabar. Memang perlukan korang punya kendiri, korang punya usaha, korang punya kecekalan nak buat ke tidak. You have to remember you are pure science students and learning chemistry, physics, bio, memang kena tough. Bila tough tu bukan usaha biasa-biasa. Korang kena lebih daripada orang lain. Jangan nak harap cikgu. Memang kena lebih. Kalau tak faham nak PM, cikgu PM lah. Cuma ni cikgu nak jawab bila tak tahulah. Tapi cikgu akan jawab. Okay. So for now that's it lah. That's it lah for now. Okay. Tak ada apa-apa soalan. Last nak tanya ni. Tak ada apa-apa soalan. Tak ada apa-apa nak tanya. Homework uji kendiri 5.2. Okay. Okay, tak ada apa-apa nak tanya ya? Okay, kalau tak ada apa-apa dah, okay, itu sajalah nanti cikgu dah update, cikgu bagi korang ya. Okay, thank you very much everybody. Take care of yourself. Okay. Alright, that's all. Thank you, bye-bye. Assalamualaikum. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher.